وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-44 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Maksudnya, adakah kamu menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu lupakan diri kamu sendiri dan kamu membaca Alkitab? Tidakkah kamu berfikir? Ayat ini masih lagi merupakan lanjutan daripada kisah Bani Israel, pendeta-pendeta Yahudi yang mana mereka ni memiliki ilmu yang tinggi seperti Ka'abul Ashraf dan lainnya, yang mana mereka merasakan bahawa tak wajar bagi mereka untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kesombongan yang ada dalam diri, merasakan kalaulah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi second class lah, tidak lagi jadi orang yang memimpin. Maka nampaknya di situ yang menjadi keutamaan bukannya kebenaran tapi kepentingan peribadi, sama ada untuk terus menjadi pemimpin ataupun terus mengumpulkan harta dan sebagainya. Jadi golongan pendeta ini yang ditegur oleh Allah SWT, kamu menyuruh manusia untuk buat kebaikan, kamu lupa diri kamu sendiri. Menyuruh manusia pada kebaikan itu apa, tuan-tuan? Menyuruh manusia kononnya beribadah kepada Allah SWT, tapi mereka yang memiliki tanggungjawab tidak mahu menyampaikan tanggungjawab tersebut atas dasar takut hilangnya, luputnya apa-apa kelebihan yang selama ini dinikmati oleh mereka. Tuan-tuan dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi kamu membaca Alkitab, Alkitab ni merujuk kepada Taurat lah. Taurat, apa yang terdapat dalam Taurat adalah perkara yang menyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putusan baginda, bahawa agama mereka akan dinasakhkan, semuanya dalam pengetahuan golongan ahlu kitab, pemimpin-pemimpin ini. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, beza di antara kita dengan orang Yahudi sebenarnya. Yahudi ini dia bahan yang dipanggil sebagai Torah itu, Taurat, dia eksklusif dibaca oleh golongan yang dianggap sebagai pendeta sahaja. Itu sebab tuan-tuan, bila datang seorang pelajar di sebuah universiti berkata kepada pensyarahnya, tuan mengajar kami, prof mengajar kami tentang Islamic banking daripada Al-Quran, daripada hadis, kenapa tak dibuat satu comparative studies dengan agama kami, contohnya agama Kristian, begitu juga dalam kitab Juz Yahudi ataupun dalam kitab Veda oleh orang Hindu. Profesor ni seorang yang bijak, dia jawab, baik, kalau ada dalam kitab kalian tolong datangkan. Jadi sebenarnya tak ada satu pun kitab yang ada atas muka bumi masih kekal pada hari ini yang konsisten di sudut prinsipal ni, tuan-tuan, berbanding dengan Al-Quranul Karim. So datang kitab Bible, mana dalam Bible cerita tentang perundangan? Mana dalam Bible cerita tentang tutup aurat? Mana dalam Bible cerita tentang pemakanan? Tak ada, tuan-tuan. Tak sempurna, dia tak konsisten. Tapi kalau zaman Nabi SAW, ketika wahyu diturunkan untuk kali pertama Al-Quran sampai zaman sekarang, penegakan prinsip-prinsip dalam muamalat kemanusiaan itu berterusan berlaku. Jenayahnya, ekonominya, sama ada nak laksana atau tidak lah, tapi prinsip asasnya memang telah diletakkan di situ. Jadi tuan-tuan, walau bagaimanapun dalam kitab Taurat masih lagi ada yang menunjukkan, indicates tentang kebenaran Islam. Masih ada lagi, masih disebutkan dalam setengah ayat kalau dibaca, masih ada lagi. Mereka dah pindah berbagai-bagai cara pun
masih lagi ada yang menunjukkan kepada perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah keadaan ketika dilaksanakan hukuman yang dipanggil hudud, sibuk dalam suasana sekarang. Zaman Nabi SAW dahulu, ketika Nabi nak melaksanakannya sallallahu alaihi wasallam, maka golongan Yahudi mengatakan kami nak melaksanakan according to our kitab Taurat. Nabi SAW sabda, baik, silakan. Maka Nabi bertanya SAW, mana dia hukuman terhadap orang yang membunuh sebagai contohnya, atau berzina? Maka si padri ataupun rahib ini, dia tahu Nabi SAW tidak boleh membaca. Nabi ni illiterate, seorang yang ummi. Umminya Nabi SAW adalah satu kes yang menarik, menjadi satu kemuliaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak pada kita. Kalau kita ni orang panggil buta huruf, illiterate, maka tentulah ia satu penghinaan. Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf, ummi, tetapi baginda mulia, kerana baginda mendapat wahyu daripada Allah SWT dan memimpin umat yang besar dan membacakan Al-Quran dalam salat. Tapi Nabi tidak boleh membaca, seperti kata, supaya tidak menjadi alasan kepada golongan yang menentang Islam untuk mengatakan Nabi Muhammad SAW ini terpelajar. Maka baginda mengkaji daripada tamadun yang lain, bahan rujukan yang lain, maka dicernakan dengan itu jadilah Al-Quran. Nabi tidak boleh membaca sallallahu alaihi wasallam. Buktinya firman Allah SWT, "Wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Orang ummi, Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang ummi. Maka tuan-tuan, bila sampai kepada ayat yang berkaitan dengan hukuman, si Yahudi ni tutup, tak bagi nampak part yang mengatakan hukuman tersebut taklah dikenakan sebegini, sebegini, sebegini. Maka Nabi SAW kata, alihkan jari itu, alihkan jari. Sahabat-sahabat membacanya exactly sama macam apa dalam Quran. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kembali kepada perkara ini, orang Yahudi, dia tahu tapi dia tidak mahu ikut. Maka inilah yang diumpamakan mengetahui kebenaran tapi melupakan diri sendiri, kerana dialah yang menyebabkan orang lain sesat. Dan dalam perkara yang sama kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi, Imam Al-Khazin, bahawa yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang berilmu di kalangan umat Islam pun boleh jadi termasuk dalam ayat ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu mengajak manusia kepada kebaikan, kebenaran, tetapi kamu sendiri melupakannya? Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi melihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj lelaki yang dikelar lidahnya. Lalu ditanyakan kepada Jibril, siapakah ini? Jawapannya, haula'i khutaba'i ummatik. Ya, mereka ini merupakan golongan yang pandai menyampaikan ceramah di kalangan umatmu. Mereka ni ya'muruna an-nasa bil birri wa la ya'tunahu. Mereka ini mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Wa hum yatluna al-kitab. Sedangkan dia membaca Al-Quran dan dia faham tuntutan yang terdapat dalamnya, tapi dia tidak mengamalkan apa yang terdapat dalam tuntutan tersebut. Dia mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Inilah golongan yang akan dikelar lidahnya, bibirnya di akhirat, di kalangan orang-orang yang berilmu. Lagi dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah pun menjelaskan, menggambarkan, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayaduru fin nar fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru fi jahannam kama yaduru al-himaru fi rakha fayajtami'u ilayhi an-nas fayaquluna lahu ya fulan alam takun ta'muru an-nasa bihadha wa tanhahum an hadha wa tanhahum an hadha. Akhirat besok, orang yang menyampaikan perkara kebaikan ni tetapi dia tidak melakukannya, maka dia akan berada dalam neraka jahanam dalam keadaan perutnya terburai. Perut terburai sampai ususnya keluar daripada perut itu, dan dia akan mengelilingi tempat tersebut seolah-olah seekor himar yang telah diikat pada sebatang tiang. Maka ramailah orang akan berkumpul kelilingnya, fajtama'a ilaihi nas fayaquluna lahu. Orang pun datang kelilingnya lalu berkata, wahai fulan,
bukankah dahulu engkau mengajak kami kepada kebenaran, engkau mencegah kami kepada kemungkaran, daripada kemungkaran fulan? Jawapannya benar. Inni kuntu nahaituhum an hadha fa'atihi wa kuntu nahaituhum an hadha fa'atihi. Kuntu amurukum bihadha falam a'tihi wa kuntu anhahum an hadha fa'atihi. Dahulu aku kat dunia, aku mencegah kamu daripada perkara yang mungkar, tapi aku sendiri yang buatnya. Dan dalam masa yang sama aku menggalakkan kamu melakukan perkara yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Jadi tuan-tuan, inilah dia golongan yang juga termasuk di kalangan Ahlul Kitab yang tahu kebenaran tetapi meminggirkannya. Macam juga di kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, terutamanya mesej ini ditujukan kepada para ulama mereka yang menyuruh orang buat baik tapi dia tidak melakukan, mencegah manusia daripada perkara yang mungkar tetapi dia sendiri melakukan. Maka ini juga termasuk dalam golongan yang menafikan kebenaran untuk diri sendiri. Dan di hujung sekali, wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun, kamu membaca Alkitab, kamu faham apa yang terdapat dalamnya tapi kamu tidak mengamalkannya. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Perkataan aqala ya'qilu ni dari sudut bahasa Arab, kata para ulama tafsir, merujuk kepada iqal. Iqalu naqa ni adalah sejenis tali yang bulat diletakkan di lutut unta. Tuan-tuan tahu tak igal? Tahu igal? Igal letak kat kepala orang Arab atas serban itu. Asal usul ceritanya, orang Arab ini dia nak bagi unta tu duduk tak bergerak, dia akan letak satu bulat macam tali, letak kat lutut unta. Bila lutut unta ni diikat, diletak dengan benda bulat tu, unta tu dia bangun. Dia tak bangun, dia tak adalah bergerak. Lama kelamaan benda itu, bila dia nak suruh unta tu bergerak, dia pun ambil lah keluar. Lama kelamaan susah nak bawa letak atas kepala. Itu yang jadi letak atas kepala tu, tuan. Tengok tak, orang Arab kan pakai serban, letak saja atas kepala, lepas tu letak igal tu atas kepala. Igal tu asalnya adalah tempat tahan lutut unta, tak bagi unta bergerak. Maka kita yang tak ada unta kat sini tak payahlah pakai igal, tuan. Gitu. Jadi perkataan afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akal? Kerana akal ini dia macam juga iqal naqa, dia tak bagi unta itu bergerak bebas sampai ia hilang dan seterusnya sesat. Maka begitu juga akal yang Allah beri kepada kita, dia mengawal kita daripada sesat. Ini disebut di sudut penggunaan yang lebih luas. Asal usulnya iqal merujuk kepada bahan yang menghalang unta daripada lari. Maka akal yang Allah beri kepada kita juga menyebabkan kita tidak sesat, tidak hanyut. Iaitu sebab Islam mengharamkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan akal itu rosak, macam arak, macam dadah. Antara tujuan utama syarak ini didatangkan itu untuk menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal daripada rosak. Maka tuan-tuan, inilah dia penggunaan Al-Quran Al-Karim terhadap perkataan afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu menggunakan akal kamu dengan baik? Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di kalangan yang tahu lekas-lekas amal, jangan nanti-nanti. Moga-moga Allah memberkati kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.